Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini saya telah membuat satu kaji selidik di mana saya telah bertanyakan apakah masalah utama yang dihadapi oleh peminat berbasikal di dalam channel saya, iaitu Sembang Basikal is Free, di mana lebih 500 daripada subscriber saya telah menjawab soalan ini. Dan antara masalah ataupun cabaran yang utama yang dihadapi oleh peminat-peminat berbasikal di sana adalah di mana mereka mengalami masalah tentang iaitu sakit di bahagian anggota badan mereka disebabkan oleh kayuhan basikal. Dalam video kali ini saya akan berkongsi apakah simptom-simptom kesakitan yang dihadapi disebabkan oleh kayuhan basikal, dan saya juga akan berkongsi bagaimanakah tip-tip betul-betul kita dapat mengatasi masalah ini. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Kita akan mulakan yang pertama, iaitu sakit di bahagian leher. Jadi apakah simptom ini? Apabila anda sudah berkayuh dan anda pulang dan anda akan rasa sakit di bahagian leher. Jadi sakit di bahagian leher ini terutamanya road bike. Di mana road bike ni di mana anda perlu membongkokkan badan anda, dan selalunya apabila anda ingin melihat jalan raya, iaitu anda terpaksa mendongakkan kepala anda. Jadi sebab itulah mereka yang mungkin tidak perasan ataupun memang terlalu lama hanya mendongakkan kepala mereka ke depan untuk melihat jalan raya. Jadi inilah kesakitan di bahagian leher. Puncanya ada beberapa. Pertama ialah disebabkan oleh basikal, di mana kalau anda lihat video saya berkenaan dengan bike fitting, pastikan bahawa anda telah membuat bike fitting yang asas. Dan jika anda ada bajet, anda bolehlah pergi ke kedai basikal untuk mendapatkan perkhidmatan yang profesional tentang bike fitting. Dan itu satu pertama. Jadi pastikan anda buat bike fitting yang asas. Boleh lihat video saya. Ataupun apa yang anda boleh lakukan ialah habit ataupun tabiat berkayuh anda. Jadi apa yang berlaku ialah apabila anda berkayuh, okey, ini adalah posisi anda, dan selalunya anda akan mendongakkan kepala anda untuk melihat keadaan di depan. Jadi apa yang berlaku ialah sebenarnya anda boleh kurangkan tekanan ataupun posisi yang terlalu lama seperti begini. Apa yang anda boleh lakukan ialah di mana anda tundukkan sedikit dan anda memerhati pandang mata anda ke depan. Daripada anda mendongakkan saja kepala anda menyebabkan tekanan yang berlebihan di bahagian leher, apa yang anda boleh lakukan, anda tunduk sedikit dan anda lihat ke depan. Sebenarnya ini adalah lebih baik. Pertama adalah dari segi di mana aerodinamik. Kan bila anda pakai helmet dan bila angin kena kepada helmet anda, ia adalah lebih aerodinamik berbanding jika ia kena pada permukaan muka anda. Okey, jadi itu satu. Sebab memang helmet ni telah diuji dengan wind tunnel dan sebagainya, dan di mana helmet ini memang aerodinamik. Jadi adalah lebih baik jika anda dapat tunduk sedikit kepala anda dan anda melihat ke atas, dan sebenarnya anda boleh lihat bahagian-bahagian yang penting apabila anda melakukan ini, di mana anda boleh melihat keadaan jalan dan anda boleh lihat basikal di depan anda, terutamanya bila anda membuat drafting. Jadi itu petua yang pertama. Ada juga cyclist di mana posisi badan mereka terlampau membongkok. Okey, jadi jika badan anda terlampau membongkok dan bila anda perlu melihat ke atas, jadi itu akan melibatkan tekanan pada leher anda secara berlebihan. Jadi apa yang anda perlu lakukan ialah anda perlu duduk di belakang sedikit, luruskan badan anda, dan kemudian anda dapat relax sedikit kepala anda dan mata anda berada di depan. Jadi itu adalah lebih baik. Okey, jadi ingat, daripada kita membuat dongak begini, okey, badan ke depan, dongak begini, kita ke belakangkan sedikit badan kita supaya lurus sedikit badan kita, dan kemudian kita tundukkan sedikit dan kita lihat di depan. Jadi itu adalah cara di mana anda dapat mengurangkan tekanan di bahagian leher anda. Simptom yang kedua adalah di bahagian bahu anda. Okey, apa yang berlaku pada bahu anda ialah di mana ada cyclist di mana mereka menjadi tabiat mereka ataupun habit, di mana bila mereka berkayuh, tangan mereka terlampau lurus
dan terlampau memberikan tekanan kepada handlebar. Ini ada beberapa punca ataupun kesalahan. Pertama, of course, di mana posisi saddle anda, di mana jika seat anda terlampau lurus, terlampau tegak sudutnya, jadi badan anda selalunya akan ke belakang dan ini akan membuatkan tangan anda terlampau lurus. Okey. Jadi sebenarnya seat anda kena sedikit tilt, iaitu di depannya menurun. Jadi badan anda akan tunduk sedikit dan lihat tangan anda adalah dalam posisi yang lebih relax, okey, ataupun kendur. Jadi ini sebenarnya mengurangkan kesakitan pada bahu anda. Okey, ingat, bila anda berkayuh sebenarnya boleh sekali-sekala anda luruskan, tetapi sebenarnya anda patut kendurkan tangan anda. Ini juga bila anda kendurkan, bila ada permukaan yang tidak rata seperti langgar batu, permukaan jalan yang tidak rata, jadi ini akan sebagai absorber anda. Okey, inilah yang akan menyerap impact daripada terus ke bahu. Sebab jika anda terlampau tegak begini, tangan anda keras dan ini akan memberi impact kepada bahu anda. Okey, bayangkan, okey, anda bergerak, jalan tidak rata, inilah yang memberikan impak kepada bahu anda. Jadi anda kendurkan tangan anda supaya apabila ada impact, jadi inilah yang akan menyerap impact ataupun kesan daripada permukaan jalan yang tidak rata. Dan tip yang ketiga untuk masalah ini, iaitu masalah bahu ini, ialah di mana anda perlu memberikan tekanan kepada core anda, iaitu di bahagian perut. Okey, bukannya di bahagian bahu dan tangan anda. Okey, jadi untuk core ni anda boleh rasa di mana anda memberikan tekanan ke bahagian perut. Jadi itu baik, bukan saja untuk otot anda, di mana badan anda sebenarnya kalau cycling ni sepatutnya baguslah, lebih baiklah. Anda akan ada six pack untuk yang lelaki ataupun yang perempuan. Anda akan ada six pack sepatutnya lah. Tapi sebenarnya bila kita tak jaga makan, kita banyak minum air, itu yang perut kita kembung. Tapi bila kalau kita dapat berkayuh dengan betul, di mana core anda adalah di bahagian tengah ni, jadi tangan anda pun akan lebih relax. Okey, jadi kita sama-sama cuba dengan teknik ini, di mana kita pentingkan core dan kita dapat relaxkan tangan kita. Jadi anda akan lihat perubahan di mana anda dapat menyelesaikan masalah tangan ataupun bahu sakit. Jadi masalah seterusnya ialah tangan kebas. Simptom tangan kebas. Jadi ada yang bertanya kepada saya tentang tangan kebas. Jadi tangan kebas ni, kalau terutamanya mereka-mereka yang menunggang ataupun memiliki road bike, jadi mereka ada banyak kelebihan lah. Tip saya ni boleh dipakai oleh apa-apa basikal pun, tetapi road bike lebih sensitif. Jadi banyak tip-tip ini berkaitan dengan road bike, tapi peminat basikal lain pun boleh amalkan sebahagian daripada tip ini. Jadi untuk road bike, ya, indahnya tentang road bike ni ialah di mana anda boleh pegang di banyak bahagian. Okey, jadi untuk menghindari tangan kebas ni, anda boleh pegang di bahagian hood, di bahagian shifter, di bahagian drop. Jadi keindahan road bike ni, anda boleh pegang di drop. Jadi drop ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bukan saja badan anda lebih aerodinamik, sepatutnya boleh menambahkan kelajuan, tetapi ia juga sebenarnya dapat relaxkan sedikit, iaitu bahagian bahu anda, pinggang anda, mana bila anda berada di drop, pinggang anda sebenarnya lebih sedap, lebih relax. Anda cuba, ya. Dan of course bila anda climbing, anda boleh pegang di bahagian atas. Jadi bila anda pegang, mungkin setiap 15 minit, mungkin 30 minit, jadi anda akan dapat sebenarnya menghindari daripada tangan kebas. Dan semestinya anda kena pakai glove. Okey, itu pun sebenarnya membantu. Okey, jadi kita lihat simptom yang seterusnya. Baiklah, simptom seterusnya ialah di bahagian pinggang anda. Jadi ini memang kesakitan yang sangat popular, memang berlaku oleh kebanyakan peminat-peminat berbasikal di sana. Tetapi tip ni sebenarnya ini berpunca daripada posisi sandal anda, sama ada terlampau ke depan ataupun terlampau ke belakang. Jadi jika terlampau ke belakang, apa yang menyebabkan ialah di mana badan anda terlampau stretch. Okey,
mana badan anda terlampau stretch, okey, dan sebenarnya badan anda kena relax saja, okey, tak terlampau bongkok. Jika ke depan anda terlampau bongkok begini, dan jika terlampau stretch badan anda tegak begini, okey. Jika terlampau tegak pun masalah, dan jika terlampau bongkok pun masalah. Sebenarnya dia lebih selesa saja. Jadi itu anda kena check, iaitu saddle anda. Dan bagusnya tentang hobi berbasikal ni, di mana anda boleh stretch di atas basikal anda. Jadi memang kadang-kadang memang tak boleh dielakkan. Berita baiknya ialah anda boleh stretch di atas basikal. Jadi bagaimanakah anda stretch di atas basikal? Terutamanya anda cari masa yang sesuai, jalan yang sesuai, terutamanya apabila anda menuruni bukit, di mana anda boleh stretch begini. Okey, jadi anda kedepankan badan anda dan lengkupkan sedikit. Okey, dan anda juga buatkan jika anda menghadapi sakit di bahagian kiri ataupun kanan, jadi anda boleh sengetkan begini ataupun sengetkan begini. Okey, jadi art of saddle, jadi anda boleh stretchkan badan anda. Itulah stretching di atas basikal yang anda boleh lakukan. Tapi kena check dulu posisi saddle anda, dan anda boleh lihat dalam video saya tentang bike fitting. Belah kesakitan yang seterusnya, iaitu di bahagian kaki. Simptom yang terakhir sekali, iaitu kesakitan yang terakhir sekali di bahagian anggota badan anda adalah semestinya kaki. Di mana kayuhan basikal ni, kakilah yang paling penting kan. Jika kaki tak berfungsi dengan baik, jadi kita pun tidak dapat membuat kayuhan yang baik, dan juga kita pun terpaksalah berhenti berkayuh. Jadi kaki ni adalah amat penting. Pertama, sekali lagi anda boleh saksikan video bike fitting saya, di mana adalah penting posisi kaki anda, di mana ia adalah sedikit membengkok. Okey, jadi anda pastikan insim anda betul, iaitu jarak daripada saddle kepada pedal, dan kaki anda bengkok. Okey, dan bila anda letakkan pedal anda lebih kurang pukul 3, di mana lutut anda tidak terlampau ke depan dan tidak terlampau ke belakang. Okey, jadi dia hanya lebih kurang hampir 90 darjah. Okey, kalau ke depan sedikit tak mengapa, jangan ke depan sangat ataupun terlampau ke belakang. Okey, baik, itu yang asas lah. Jadi apa yang berlaku ialah, di mana jika anda sakit di bahagian tepi peha anda, okey, bahagian sini, tandanya ialah di mana seat anda terlampau rendah. Okey, sebab seolah anda, bila anda berjalan tu, bontot anda terlampau ke bawah, dan anda sebenarnya memberikan tekanan pada bahagian peha anda, dan impaknya di bahagian tepi ni ataupun di bahagian dalam. Okey, jadi anda akan berasa sakit di tepi ataupun di dalam peha anda. Jadi pastikan saddle anda berada di ketinggian yang betul. Itu kalau anda ada petanda di mana anda sakit di sini, itu memang seat anda terlampau rendah, sebab anda sebenarnya anda berjalan ataupun berkayuh di mana anda terpaksa memberikan tekanan di bahagian peha anda. Okey, seterusnya apa petanda lain, iaitu di bahagian lutut ni. Okey, lutut ni ada beberapa sebab. Okey, walaupun saya memang sangat jarang menghadapi masalah tentang kesakitan lutut ni, sebenarnya lutut ni disebabkan ada beberapa punca kemungkinan, iaitu pertama ialah klip anda, mana anda pun boleh tengok dalam video saya tentang bagaimana nak pasang klip, sama ada klip itu terlampau ke depan ataupun klip itu terlampau ke belakang. Kasut basikal ni ada klip, jadi jika ia tidak berada di posisi yang betul, jadi anda mungkin akan mengalami kesakitan di mana kaki anda terlampau ke depan. Kaki ni patut memberikan tekanan di bahagian ini. Ini ada tulang yang kuat, okey, yang menyambungkan antara dua tulang betis dan bahagian peha. Tapi apa yang berlaku ialah, jika kaki anda terlampau ke depan, jadi ia sebenarnya memberikan tekanan di bahagian depan ni, di bahagian lutut, memberikan tekanan pada lutut. Lutut ni tak sepatutnya ataupun bekerja keras. Lutut ni tak sepatutnya bekerja keras. Yang berkeras ialah joint ni,
iaitu di bahagian dalam tulang kita. Jadi itu yang lebih kuat. Tapi apa yang berlaku ialah di mana jika kasut anda berada terlampau depan ataupun terlampau belakang, ia akan menyebabkan lutut anda sakit. Okey. Dan kemungkinan juga disebabkan oleh saddle, posisi saddle. Jika saddle ni terlampau ke depan, jadi tekanan telah diberikan di bahagian depan kaki anda, iaitu di bahagian lutut. Baiklah, simptom yang seterusnya di bahagian kaki juga ialah disebabkan oleh betis. Okey. Jadi betis, jika anda luruskan pukul lebih kurang pukul 6, sepatutnya kaki anda sengit sedikit. Okey. Tapi jika kaki anda macam terlampau tegak, pedal kepada seat terlampau tegak, di mana kalau terlampau tegak ataupun seat anda terlampau tinggi, tekanan kiri dan kanan ni, okey, bayangkan ni kaki anda, okey, jadi anda berkayuh begini. Jadi sebenarnya bila kaki anda turun di bawah, anda sebenarnya memberikan tekanan yang lebih, okey, di bahagian betis. Jadi bila kaki anda lurus, anda memberikan tekanan yang lebih kepada bahagian betis anda. Jadi itulah bila anda juga tarik pedal anda, menarik bahagian betis, dan itu boleh menyebabkan cramp. Okey. Jadi saya hanya cramp sekali saja seumur hidup dalam hobi berbasikal ni, sebab saya telah belajar tekniknya dan saya telah mengamalkan teknik pemakanan yang betul. Jadi ada juga kemungkinan disebabkan oleh sodium dalam badan berkurangan, jadi boleh menyebabkan cramp. Tetapi punca yang lain adalah di mana tekanan yang diberikan pada betis anda adalah terlampau kuat, terlampau ekstrim, menyebabkan kaki ataupun betis ini sakit. Jadi selalunya apa yang berlaku ialah jika tekanan lebih kepada bahagian betis, jadi ini menyebabkan cramp ataupun anda akan rasalah di mana ada urat tarik di kaki anda. Sebabnya ialah di mana seat anda terlampau tinggi. Okey, itu pertama, seat anda mungkin terlampau tinggi. Kedua ialah bila terlampau tinggi, anda akan berkayuh di mana buntut anda akan bergerak kiri dan kanan. Jadi ini sebenarnya bila kaki anda turun dan bila anda tarik semula, di mana ia banyak menarik di bahagian betis. Okey, jadi cara kayuhan anda juga tidak betul. Itu antara kemungkinannya. Jika bike fitting anda tidak betul, jadi anda mungkin tak boleh buat apa sangat semasa berkayuh kan. Jadi takut kena tinggal kawan ataupun dalam race, manalah kita boleh berhenti lama-lama kan. Jadi anda boleh buat stretching pada bahagian betis ni untuk mengurangkan sedikit daripada kena cramp. Bila anda hampir rasa macam seperti tarik, ada tarikan urat pada kaki anda, jadi anda boleh stretch di atas basikal anda, iaitu stretchingnya begini. Anda out of saddle dan memberikan tekanan pada tumit. Okey, tumit anda jatuhkan, jadi anda dapat rasa tertarik di bahagian betis anda. Okey, anda boleh bayangkan kan, seperti kalau contohnya bermain bola sepak ataupun larian kan, katalah begini, di mana anda luruskan kaki anda dan ada orang akan tolakkan kaki anda. Begitu juga, inilah caranya di mana anda dapat stretch, di mana kaki anda out of saddle, tekankan terus. Okey, anda bangun daripada saddle anda tekankan dan anda beratkan di bahagian tumit. Jadi kaki anda sebenarnya dalam posisi begini. Jadi sebenarnya anda boleh stretch di atas basikal, anda tidak perlu berhenti basikal anda. Jadi anda boleh buatkan di kiri dan kanan anda. Jadi bila anda terasa saja seperti nak cramp, jadi anda setiap 15 minit, 30 minit anda cuba stretch sebegini. Setakat ni ia memang sangat berkesan untuk saya. Pun kalau anda ada salt stick, anda makanlah salt stick, dan jika tidak, anda cuba stretch. Dia akan memberikan kesan ataupun membantu dalam mengatasi masalah iaitu cramp ataupun kesakitan di bahagian betis. Akhir sekali ya, simptom yang akhir sekali. Jadi simptom yang akhir sekali ialah ada juga yang bertanya tentang kebas di bahagian jari kaki. Itu mudah saja. Tak ada kena-mengena dengan basikal anda ataupun cara kayuhan anda, tapi ia ada kena-mengena dengan kasut anda, di mana sama ada kasut anda terlampau ketat ataupun kasut anda terlampau ngam-ngam, tapi dia ada dua ikatan. Ada yang kasut hanya satu saja bahagian ikatan yang anda boleh kawal, tapi kadang-kadang
jika ada dua bahagian, di depan tu anda kena ketatkan dengan betul. Jika anda longgarkan di bahagian depan, apa yang berlaku ialah kaki anda, jari anda akan ke depan. Jadi bila jari anda ke depan, bayangkan jika berjam-jam lamanya anda berkayuh, bahagian jari kaki ni terlampau menekan dalam kasut anda, ia boleh menyebabkan kebas di bahagian jari kaki. Saya telah memberi 5 simptom, iaitu sakit di bahagian leher, bahu, tangan, pinggang dan kaki. Jadi dengan 5 simptom ini, tip-tip yang telah saya kongsikan bagaimana mengatasinya, dan semoga membantu, semoga memberi manfaat. Jadi saya doakan yang terbaik untuk anda, dan jangan dengan kesakitan yang anda hadapi ini adalah menjadi penghalang untuk anda terus dengan hobi berbasikal ini, sebab hobi berbasikal ini adalah satu hobi di mana ia adalah merupakan hobi bukan saja menarik, bukan saja untuk kesihatan, dan ia boleh menjalinkan silaturahim dan banyak lagi manfaat-manfaat lain yang anda akan dapat nikmati dengan hobi berbasikal ini. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini, dan silalah berikan pendapat anda. Adakah anda punya tip yang lebih baik lagi ataupun tambahan daripada tip-tip yang telah saya kongsikan? Dan jika ada, sila nyatakan di bahagian komen supaya saya juga dapat belajar daripada anda. Dan juga jangan lupa tolonglah share, like, dan kalau sudi channel ini adalah sesuai untuk anda, tolonglah subscribe. Dan sekian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.